Hai semua, Assalamualaikum. Okey, baiklah. Pada hari ini akan ada 4 orang cikgu yang akan mengajar di kelas kamu. Okey, cikgu yang pertama adalah saya sendiri, iaitu Cikgu Hajar. Cikgu yang kedua adalah Cikgu Arif. Cikgu yang ketiga adalah Cikgu Iman. Dan cikgu yang keempat adalah Cikgu Mel. Jadi awak semua dah bersedia untuk belajar bersama kami? Jom! Jadi hari ini saya akan ajar kamu semua satu topik atau tajuk berkenaan dengan penilaian kesedaraan dan pertolongan cemas. Jadi, apa itu bantu mula? Bantu mula ni bermaksud bantuan permulaan atau pertama yang diberikan kepada atlet yang mengalami kecederaan. Maksudnya di sini situasinya macam ini. Kita nampak seseorang atlet itu ada kecederaan. Jadi kita tak perlu menunggu bantuan yang lebih besar, contohnya seperti ambulan ataupun doktor yang perlu datang kan. Jadi kita sebagai orang yang mengetahui sedikit tentang pertolongan cemas, kita boleh membantu pesakit ataupun membuat rawatan awal. Tujuannya ialah untuk menyelamatkan mangsa, mengelakkan kecederaan mangsa menjadi lebih serius dan juga untuk mendapatkan bantuan perubatan. Jadi apa itu tugas personal? Okey, tugas personal ni sebagai contohnya kita sebagai individu yang ada ilmu sedikit tentang pertolongan cemas, kita boleh mencegah kesakitan mangsa supaya jadi lebih teruk kan. Kita boleh kawal kesakitan mangsa, kita boleh menilai mangsa, menilai tahap kecederaan mangsa dan juga kita boleh buat laporan kepada pertolongan yang lebih bagus yang akan datang. Jadi kita boleh buat laporan awal lah, macam contohnya dia sakit di mana, ada injuries di mana dan sebagainya. Okey, seterusnya ialah faktor kecederaan. Faktor kecederaan ni terbagi kepada dua, iaitu eccentric dan juga intrinsic. Okey, apa itu eccentric? Eccentric ni terbahagi kepada pakaian, peralatan, persekitaran dan juga keselamatan. Manakala intrinsic ialah kesihatan, kecergasan dan juga pemakanan. Okey, faham semua kat sini? Okey. Kemudian, jenis-jenis kecederaan di dalam sukan. Yang pertama ialah ketegangan dan juga kecederaan otot. Kemudian ialah kecederaan lutut. Seterusnya sendi beralih ataupun yang biasa orang-orang tua atau kita punya parents cakap kat kita, salah urat ni. Itu ialah sendi beralih. Kemudian kesakitan pada tulang tibia dan juga kecederaan pada tendon Achilles dan akhir sekali ialah kebengkakan otot. Okey, jadi sekarang cikgu akan menerangkan mengenai penilaian kecederaan. Di mana kita boleh lihat di sini terdapat 3 jenis penilaian kecederaan, iaitu RICE, TOTEX dan Dr. ABC. Okey, apa itu RICE? REST adalah pecahan kepada R, rest, I, ice, C, compression dan E adalah elevation. Bagi rest membawa maksud merehatkan bahagian yang cedera dan memastikan bahagian yang tercedera itu disokong supaya pendarahan dan bengkak tidak menjadi parah. Untuk ice pula adalah kegunaan ice adalah bagi membantu untuk mengurangkan bengkak, kesakitan dan pendarahan di tempat yang tercedera. Okey, untuk C iaitu compression. Kenapa kita kena lakukan compression? Supaya dia dapat mengurangkan bengkak, pendarahan serta sokongan ke atas bahagian yang tercedera. Dan yang terakhir sekali iaitu E, elevation, membawa maksud kepada kita perlu meletakkan anggota yang tercedera pada posisi tinggi daripada jantung agar dapat mengurangkan kebengkakan. Sebagai contoh, kita perlu letakkan kaki di atas bantal semasa baring. Jadi, cikgu ada sediakan video untuk kamu semua agar lebih faham mengenai konsep RICE. Asal dah, asal. Kaki tersiur. Ini jogging tersiur kak. So, R. Apa tu R? R itu ialah rest.
So kita perlulah memastikan mangsa berada dalam keadaan yang selesa, dan kita perlulah kalau ada apa-apa benda yang tajam, benda yang tajam di sekitar mangsa, kita perlulah alih. Kemudian air. Apa itu air? Air ialah ais. So kita ambil ais, kita letak dekat tempat bahagian yang sakit. Satu tip di sini, pastikan bila kita meletakkan ais tu, pastikan ada pelapik, ada something yang melapik antara ais dan juga kulit kita, supaya kita tak nak ada frostbite yang berlaku kepada mangsa. Okey, yang ketiga ialah C, iaitu compress. So apa tu compress? Kita perlulah meletakkan ataupun menekan ais yang kita guna tadi di bahagian yang sakit. So kita juga boleh gunakan apa-apa barang seperti tali ataupun kain untuk mengikat agar ais yang diletakkan di kaki mangsa tidak terjatuh. Yang terakhir ialah E, iaitu elevate. So pastikan bahagian anggota badan mangsa yang cedera ataupun di sini kita nampak bahagian kepala mangsa, pastikan kita tinggikan kaki mangsa agar ada peredaran darah berlaku di sini. So itu saja rice treatment daripada saya dan Iman. Okay, kita pergi kepada penilaian kecederaan yang seterusnya, iaitu TOTAPS. Okay, untuk T yang pertama iaitu TOP. TOP ni memerlukan kita untuk bercakap dengan pesakit, bertanya dekat mana tempat yang disakit, di mana apa yang telah berlaku dan sebagainya. Kemudian kita pergi kepada O, observe. Sebab kita dah bercakap mengenai apa yang pesakit tu rasa, kita kena observe, iaitu memerhati bahagian badan yang tercedera atau anggota badan yang tercedera. Kemudian kita pergi kepada T, iaitu touch. Touch memerlukan kita untuk sentuh dan merasakan anggota yang tercedera itu, sama ada dia bengkak ataupun luka dan sebagainya. Tujuan kita membuat touch adalah untuk mentafsir darjah kecederaan tersebut. Kemudian kita pergi kepada aktif A, iaitu memerlukan kita untuk melakukan pergerakan aktif yang melibatkan mangsa di bahagian yang tercedera. So, kita harus meminta mangsa yang tercedera melakukan pelbagai gerakan untuk melihat apakah pergerakan itu dapat menimbulkan kesakitan. Seterusnya adalah P, iaitu pasif. Pasif merupakan pergerakan pasif yang melibatkan kita sebagai pembantu untuk menggerakkan bahagian sendi ataupun anggota badan yang tercedera. Ingat, kita perlu memastikan mangsa berhenti jika pergerakan itu berasa sakit. Dan terakhir sekali adalah S, iaitu skill. Untuk skill ini, kita perlu lakukan pergerakan asas pada bahagian yang mengalami kecederaan. Sekiranya mangsa berasa sakit, perlulah kita untuk bawa mangsa ke hospital atau klinik untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Tetapi, jika mangsa tidak berasa sakit, mangsa berkenaan boleh meneruskan aktiviti yang dilakukan sebelum kecederaan. Ingat, ulangi pergerakan ini beberapa kali jika kecederaan tidak dapat dikenal pasti. Okey, jadi cikgu pun ada menyediakan satu video contoh agar awak-awak semua boleh mudah faham. Assalamualaikum. Hari ini saya akan melakukan video penilaian kecederaan menggunakan kaedah TOTAPS. Yang pertama ialah TOP. Bercakap dengan pesakit ataupun menerima maklum balas daripada pesakit mengenai kecederaan yang dialami. Okey tak? Betul. Sakitkanlah. Okey. Yang kedua ialah observe. Cari tempat luka terbuka, kemerahan ataupun bengkak. Yang ketiga ialah touch. Tujuannya ialah untuk mentafsir darjah kecederaan itu. Okey, bos.
Yang keempat ialah active movement. Active movement ni di mana atlet atau pesakit boleh melakukan pergerakan sendiri. Okey, boleh gerak sendiri. Cuba try gerak. Okey. Cuba try angkat kaki. Okey. Yang kelima ialah passive movement. Membantu pesakit menggerakkan tempat kejeraan. Okey. Okey, boleh gerak ni? Boleh. Okey. 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 Yang terakhir adalah skill, iaitu menggunakan cara tersendiri untuk mengubat pesakit tersebut. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Iman dan Cikgu Arif di atas pengajaran sebentar tadi. Ingat tak Cikgu Iman ada bagi tahu yang kita akan belajar 3 topik, betul tak? Iaitu RISE, TOTAPS dan DRABC. Untuk pengetahuan semua, tajuk DRABC kita akan sambung untuk kelas yang seterusnya. Jadi, kamu semua faham apa yang Cikgu Iman dan Cikgu Arif ajar tadi? Bagus. Kalau faham, kita akan sambung untuk sesi menjawab soalan. Kita akan bersama dengan Cikgu Mel untuk sesi latihan pengukuhan. Okey, sekarang kita bergerak kepada latihan pengukuhan. Jadi, soalan yang pertama, yang manakah pernyataan berikut adalah benar berkenaan pertolongan cemas? Bagi soalan yang kedua, tujuan pertolongan cemas bukan untuk. Pada latihan yang ketiga, luka berikut adalah luka. Latihan yang seterusnya berbunyi, patah di manakah yang menyebabkan pendarahan yang serius? Apakah tujuan bagi pertolongan cemas? Berikan 2 tujuan bagi soalan di atas. Okey, untuk soalan subjektif yang seterusnya, pertolongan cemas merupakan rawatan awal yang diberikan kepada seseorang yang mengalami kecederaan. Berikan jawapan betul atau salah. Okey, soalan subjektif yang seterusnya berbunyi, sila berikan 3 jenis kecederaan yang anda tahu. Okey, soalan terakhir bagi latihan pengukuhan. Soalan ini berbunyi, terangkan bagaimana RICE boleh digunakan pakai dalam sesuatu situasi dan berikan contoh dalam melaksanakannya. Itu sahaja daripada kami. Terima kasih. Bye.